Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah yang telah mengurniakan kepada kita segala nikmat yang membolehkan kita pada hari ini untuk dapat kita hidup, dapat kita meneruskan kehidupan, dapat untuk kita meneruskan melakukan amal ibadah, dan dapat semula untuk kita pada minggu ini kita menyambung tadabbur kita bagi surah Ibrahim alaihi salam, dan kita doakan supaya Allah Ta'ala mengizinkan buat bagi kita supaya kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Karim seperti mana bacaan doa yang dibaca oleh para salafus salih. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim lana wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakanlah kami sehingga ke bulan Ramadan, dan jadikanlah segala kebaikan dalam Ramadan itu menjadi milik kami, dan jadikanlah segala apa yang telah kami kerjakan dalam Ramadan itu diterima oleh-Mu. Ini antara doa yang boleh sama-sama kita bacakan dan kita pohonkan dan titipkan ke hadrat Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita peluang sekali lagi pada tahun ini untuk kita dapat menikmati keberkatan dan juga sifat kemurahan Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini, agar kita dapat meraih segala janji dan ganjaran yang telah disediakan. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada yang mengucapkan salam, dan pada siapa yang menonton, seperti mana biasa kita sharekan link Facebook kita ini kepada rakan-rakan kita yang lain, kepada taulan kita, sahabat handai kita, ahli keluarga kita, dalam grup, dalam WhatsApp dan sebagainya, supaya kita sama-sama dapat mengambil iktibar dan pengajaran menerusi tadabbur kita pada hari ini insya-Allah. Baik hadirin yang saya kasih, yang saya muliakan, hari ini kita akan menyambung semula surah Ibrahim daripada ayat 16 sehingga ayat yang ke-18. Saya bacakan firman Allah Ta'ala, dan kalau siapa yang di sisi mereka ada mushaf, kalau tak ada mushaf sebab Quran tak bawa, boleh juga buka handphone kita, ada apps Al-Quran, kemudian kita sama-sama buka pada surah Ibrahim alaihi salam, ya. Kita boleh buka dalam surah Ibrahim alaihi salam, kemudian kita tengok pada ayat yang ke-16 yang mana sama-sama kita akan bacakan pada pagi ini, dan seterusnya kita akan lihat beberapa pengajaran dan iktibar daripada ayat yang bakal kita rungkaikan bersama-sama, iaitu pada muka surat 257, ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صدق الله. Baik, daripada ayat yang kita bacakan, kita lihat mafhum dan terjemahannya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan mereka yang menanti kepada golongan-golongan yang keras kepala dan ingkar itu adalah api neraka Jahannam, yang mana mereka akan diberi minum dengan minuman daripada air nanah di dalam neraka. Diteguk-teguknya air nanah itu sedikit demi sedikit walaupun mereka tidak mampu untuk menelannya. Kemudian dia hampir tidak boleh menelannya dan datanglah pula kepadanya iaitu bahaya azab yang membawa maut kepadanya daripada segenap penjuru yang meliputi mereka. Tetapi mereka tetap juga tidak akan mati di dalam neraka tersebut. Dan di hadapan mereka pula masih ada terdapatnya azab yang sangat berat yang masih menanti mereka. Kemudian pada ayat yang ke-18 Allah Ta'ala menyatakan, perumpamaan orang yang ingkar, yakni yang kufur dan tidak beriman kepada Allah Ta'ala, perbuatan dan amalan kebaikan mereka itu di dunia ini Allah Ta'ala akan jadikan seperti abu yang ditiup oleh angin yang kencang pada suatu hari yang mana bertiupnya angin kencang. Mereka tidak mempunyai daya dan keupayaan mendatangkan manfaat sama sekali daripada apa yang telah mereka kerjakan di dunia dahulu. Yang demikian itulah sebagai pembalasan bagi mereka dengan kesesatan yang menjauhkan mereka. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, daripada ayat 16 hingga ayat 18 yang saya bacakan tadi, ayat ini Allah Ta'ala bercerita kepada kita berkenaan dengan apakah nasib dan apakah hukuman dan balasan kepada orang-orang yang keras kepala, yang degil, yang kita telah sebutkan sebelum ini dua sifat yang ada pada ayat 15. Allah cerita kepada kita apakah balasan, ancaman dan hukuman kepada orang yang jabbar dan orang yang anid. Orang yang jabbar, orang yang sombong kerana kuasa yang ada padanya, orang yang sombong kerana harta yang ada di sisi pemilikannya, dan orang yang sombong disebabkan kerana pengaruh dan juga pengikut yang ramai yang ada memberi sokongan padanya. Dan yang kedua, ancaman ini juga Allah peringatkan kepada orang yang anid, iaitu orang yang degil, orang yang suka membantah, orang yang ingkar, orang yang keras kepala. Maka ini dua sifat yang dijelaskan, yang kita telah bincangkan pada siri yang lepas. Dua sifat manusia yang menyebabkan mereka mati dalam kekufuran, dan Allah menceritakan tentang apakah azab dan pembalasan yang berat ini ke atas mereka. Baik, kita akan pergi sama-sama menyelusuri berkenaan dengan pengajaran dan juga i'tibar yang boleh kita ambil daripada ayat ini insya-Allah. Baik, saya bacakan terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh para ulama dekat sini. Yang pertamanya kita lihat dekat sini, kata para ulama tafsir. Kita baca tafsir kemudian kita pergi pengajaran. Allah menyebutkan min wara'i. Dalam bahasa Arab, wara' ni maknanya belakang. Tetapi dalam konteks ayat ini, belakang itu adalah memberi maksud sesuatu yang menanti mereka di masa akan datang. Yakni maksudnya Allah Ta'ala nak memberitahu kepada orang yang sombong dan orang yang ingkar dan degil ini, yang sedang menanti mereka di hari akhirat itu.
yang sedang menanti mereka sesudah kematian mereka nanti. Apa dia? Yang pertama, Jahannam, iaitu siksaan azab api neraka Jahannam. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang kufur, orang-orang yang sombong dan ingkar kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini, bahawasanya api neraka Jahannam sudah pun menanti-nantikan mereka di hari akhirat dan sudah pun bersedia untuk mengazab mereka dan sudah pun menyediakan bagi mereka azab-azab yang tersendiri atau azab-azab yang khusus kepada mereka sepulangan mereka nanti di hari akhirat. Bukannya nak bagi tahu bila balik ke akhirat baru neraka nak mempersiapkan bentuk dan jenis azab. Tapi semenjak mereka berada di dunia lagi, mereka dalam kekufuran, keingkaran, kesombongan, kedegilan, neraka itu telah pun melihat mereka, neraka itu telah pun marah kepada mereka, dan neraka itu telah pun mempersiapkan bentuk-bentuk dan jenis-jenis siksaan dan azab untuk mereka ini jika mereka kekal mati di dalam kekufuran. Kalau mereka mati beriman, neraka akan batalkan segala bentuk siksaan yang telah disiap-siagakan itu. Tapi jika mereka kekal mati dalam kekufuran, maka ketahuilah telah pun tersedia bagi mereka bentuk-bentuk siksaan, azab yang keras, azab yang dahsyat, azab yang menghinakan dan menyakitkan yang menanti mereka. Sebab tu kalau kita lihat dalam Quran, Allah Ta'ala ada menyebutkan dalam surah An-Naba, Inna jahannama kanat mirsada. Yang mana Allah menyatakan sesungguhnya neraka Jahannam itu memiliki tempat yang mengintai manusia. Maknanya, Allah mengkhabarkan pada kita, neraka Allah Ta'ala ini sentiasa memerhatikan dan mengintai dan memasang mata kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini apabila mereka kufur, apabila mereka ingkar, apabila mereka melakukan syirik, apabila mereka melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, sedarlah bahawasanya mereka antara orang yang sedang diperhatikan oleh neraka Jahannam. Dan orang-orang yang diperhatikan oleh neraka Jahannam ini, neraka akan menyiapkan baginya tempat tinggal baginya. Neraka akan siap sediakan bentuk siksaan dan hukuman dan balasan dan siksaan untuknya. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya neraka Jahannam ini hidup. Neraka Jahannam ini memiliki mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar dan mulut yang boleh bercakap. Maka sebab oleh kerana itu, neraka ini telah pun menyediakan azab-azab yang khusus kepada golongan yang jabbar dan golongan yang anid di dunia dahulu untuk menanti kepulangan mereka bagi menyeksa mereka dengan siksaan-siksaan yang amat keras sekali. Baik, kita nak lihat dekat sini. Pengajaran yang pertama yang kita boleh lihat pada ayat yang ke-16. Pengajaran yang pertama daripada ayat yang ke-16 ini menyebutkan kepada kita bahawasanya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sentiasa memerhatikan perbuatan manusia dan sentiasa menyediakan hukuman dan siksaan dan pembalasan kepada orang-orang yang ingkar. Kepada orang-orang yang ingkar. Sebab itu, oleh kerana neraka ini selalu memerhati kita, menyaksikan kita, dan siapa yang ingkar yang disaksikan oleh neraka, neraka telah sediakan untuk mereka siksaannya. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang Nabi SAW sebutkan, orang yang telah disiap sediakan baginya tempatnya di dalam neraka.
Dan misalan contoh Nabi sebut dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baginda menyebutkan, barang sesiapa yang berdusta di atas namaku, kata Nabi SAW, maka telah disediakan baginya tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah telah pun, neraka kata, aku telah pun menyediakan baginya tempat untuknya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sama juga di dalam sebuah hadis yang lain yang mana disebutkan bahawasanya, yang disebutkan, man qala lil qur'ani ma laysa syai'in ataupun bi ghairi ilmin minhu, disebutkan siapa yang bercakap tentang Quran yang dia tidak ada pengetahuan tentangnya, falyaltabawwa maq'adahu minan nar, maka siap sedialah ia akan tempatnya di dalam neraka. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya neraka itu sentiasa bersedia mengazab dan sentiasa menyediakan hukuman dan azab kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini yang pertama. Sebab itu, kita ambil pengajaran yang kedua, tuntutan untuk kita sentiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ancaman neraka Allah dan daripada kemarahan nerakanya dan daripada seksaan azabnya. Sebab itu kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajar kepada umatnya setiap kali di dalam salat sebelum memberi salam. Maka Nabi mengajarkan kepada kita minta berlindung tentang 4 perkara. Salah satu daripada 4 perkara itu, wa a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung padamu ya Allah daripada azab neraka Jahannam. Ulama bincang, kenapa Nabi ajar kita minta berlindung daripada neraka Jahannam dan tidak minta berlindung daripada neraka-neraka yang selainnya, sedangkan terdapat neraka-neraka yang selainnya? Maka kata para ulama, kerana menunjukkan pada kita kedahsyatan neraka Jahannam itu mengatasi neraka-neraka yang lain akan siksaannya, kerana ia adalah tempat yang paling hina, tempat yang paling buruk dan tempat yang paling berat siksaannya berbanding neraka yang lain. Maka ala sabili at-taghlib, di atas dasar kerana nak meminta kepada Allah jauh daripada benda yang paling buruk, maka kita akan terhindar juga daripada tempat yang kurang buruknya. Sebab tu Nabi ajar kita, bila kita minta berlindung daripada siksaan azab Jahannam, maka secara tak langsung juga kita telah pun berlindung kepada Allah daripada neraka-neraka yang selainnya. Ini menunjukkan pada kita tuntutan untuk kita berlindung kepada Allah daripada azab neraka Jahannam. Dan kita tengok di dalam ayat Al-Quran, ada satu ayat Al-Quran yang mana Allah mengkhabarkan kepada kita bacaan doa berlindung daripada neraka Jahannam yang dibaca oleh hamba-hamba Allah yang Allah kasihi, iaitu Ibadur Rahman. Yang mana Allah bercerita kepada kita dalam suratul Furqan ayat 65 dan 66. Allah ceritakan pada kita berkenaan dengan ciri-ciri hamba Allah yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah itu, mereka tidak pernah terlepas ataupun tidak pernah tidak meminta kepada Allah untuk berlindung daripada ancaman siksaan azab neraka Jahannam. Perhatikan Allah Ta'ala cerita pada ayat 65 dan 66. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Allah Ta'ala menyatakan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ, dan hamba-hamba Allah yang Allah kasihani itu,
Mereka sentiasa berkata. Allah guna present tense. Yaqulun. Mereka sentiasa meminta, mereka sentiasa berkata, Rabbana asrif anna, wahai Tuhan kami, isrif anna. Palingkanlah daripada kami azab neraka Jahannam. Inna azabaha kana gharama. Kerana azab neraka Jahannam itu adalah merupakan siksaan yang paling berat pembalasannya. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan neraka Jahannam itu adalah tempat yang paling buruk tinggalnya dan tempat yang paling hina. Maka ini antara salah satu daripada doa dalam Quran yang terbaik yang Allah ajarkan pada kita untuk minta perlindungan daripada azab neraka Jahannam. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kita antara salah satu daripada tanggungjawab kita yang perlu untuk kita tunaikan kepada syurga dan neraka? Sebagai yang keduanya, apakah tanda ciri-ciri orang-orang yang beriman? Ciri-ciri orang-orang yang beriman yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada menjelaskan kepada kita dan juga Nabi memperjelaskan pada kita. Salah satu daripada ciri-ciri tanda-tanda orang yang beriman dan tanggungjawab yang kita tunaikan kepada syurga dan neraka itu apa? Disebutkan oleh para ulama yang pertama iaitu kita memohon dan meminta syurga. Maknanya salah satu daripada tanggungjawab kita yang perlu kita tunaikan kepada syurga Allah yang telah Allah ciptakan itu adalah memohon dan meminta. Memohon dan meminta. Sebab itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi SAW, beliau menyatakan bahawasanya jika ada di antara kamu yang tidak memohon dan meminta kepada Allah akan syurga, maka ketahuilah sesungguhnya seseorang itu tidak menginginkannya. Maknanya dia tidak menunaikan haknya kepada syurga yang telah Allah ciptakan untuknya. Tetapi dia tak minta, dia tak mohon. Seumpama macam ni lah. Saya nak bagikan contoh, katakanlah ada pihak universiti, dia buka permohonan kepada mana-mana pelajar yang ingin memohon belajar di tempatnya, dan dia buka secara bebas, tetapi kita tak memohon untuk masuk ke dalam universiti itu, maka yang rugi adalah orang yang tidak memohon, sedangkan dia memerlukan untuk belajar. Ya, begitu jugalah perumpamaan hak yang tidak ditunaikan kepada syurga Allah bila kita sibuk meminta segala keinginan nafsu kita di dunia ini, minta itu, minta ini, tak puas minta itu, minta ini, tapi kita terabai dan terlalai untuk memohon kepada Allah Ta'ala, memohon agar kita mendapatkan syurga Allah dan kenikmatannya. Ini orang yang rugi dan orang yang malang. Demikian juga hak yang perlu kita tunaikan ke atas neraka yang Allah ciptakan, iaitu minta berlindung daripada neraka itu. Sebab itu juga Ibnu Abbas mengatakan, tanda orang yang beriman adalah dia tidak alpa untuk minta berlindung daripada neraka Allah Subhanahu Taala, dan dia tidak lupa dan alpa untuk memohon syurga Allah Ta'ala. Dua perkara ini. Sehari, kalau seharian daripada pagi sampai malam, kita lalai nak minta syurga pada Allah, maknanya kita tidak memiliki ciri-ciri orang yang benar-benar beriman. Kalau sehari semalaman kita terlupa nak minta berlindung pada Allah daripada api neraka, maknanya kita juga adalah orang yang lalai. Sehingga kita duk minta lindung daripada itu dan ini, kita terlupa minta berlindung daripada bala yang paling besar, iaitu siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini juga menunjukkan kelemahan iman dalam diri seseorang. Orang yang kuat imannya, dia tidak akan alpa dan lupa untuk minta berlindung daripada neraka Allah,
dan tidak alpa dan lalai dan lupa untuk memohon akan nikmat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya nak kongsikan di sini bahawasanya antara hak yang perlu kita tunaikan ke atas syurga dan neraka itu, iaitu memohon dan minta berlindung berapa kali dalam sehari. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan selainnya juga ada disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi yang menyatakan bahawasanya baginda bersabda, man istajara 'abdun minan nari thalatha marrat illa qalatin nar ya rab inna 'abdaka fulanan qad istajara minni fa'ajirhu wala sa'ala 'abdun al-jannata sab'a marrat illa qalatil jannatu ya rab inna 'abdaka fulanan sa'alani fa'adkhalani lahu sa'alani fa'adkhalahu al-jannah. Hak yang perlu kita tunaikan bagi syurga dan neraka ni, untuk syurga, hak yang perlu kita tunaikan, pohon nak masuk dalam syurga. Berapa kali kita kena mohon dan meminta kepada Allah untuk masuk syurga dalam sehari. Yang mana sehari itu kita dikira telah menunaikan hak ke atas syurga kalau kita minta kepada Allah sehari 7 kali untuk masuk syurga. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, yang mana Nabi SAW menyatakan, dan tidaklah seseorang hamba Allah itu memohon untuk ia dimasukkan ke dalam syurga sebanyak 7 kali dalam sehari, melainkan syurga akan mendengar doa dan permintaannya, lantas syurga akan berkata, ya Allah, sesungguhnya hamba engkau ini telah meminta untuk masuk ke dalam diriku, maka engkau masukkanlah ia ke dalam diriku. Ingat, bila kita minta nak masuk syurga sehari 7 kali, syurga akan dengar permohonan kita. Permohonan kita tu akan sampai hingga ke syurga Allah. Syurga itu dengar, syurga sendiri yang akan request, yang akan bantu kita untuk memohon agar Allah masukkan kita ke dalamnya. Setengah riwayat hadis yang lain, tak semesti 7 kali. Minimanya 3 kali. Setiap hari 3 kali kita kena tunaikan hak kita kepada syurga Allah, iaitu dengan meminta untuk dimasukkan ke dalam syurga, maksimanya 7 kali. Itu yang paling terbaik. Adapun bagi neraka Allah Ta'ala demikian juga. Minimalnya 3 kali setiap hari kita kena tunaikan hak kepada neraka, iaitu dengan cara minta berlindung daripada neraka, siksaan, hukuman dan azabnya. Minta lindung daripada neraka itu sehari 3 kali. Bila kita minta lindung pada Allah daripada neraka tu sehari 3 kali, neraka akan dengar doa kita. Kalau kita minta sekali, kita minta 2 kali, perkataan dan permintaan kita tu tak sampai ke neraka. Dan neraka tak mendengarnya. Tapi kalau kita minta 3 kali dan ke atas, permintaan kita tu akan didengari oleh neraka dan neraka akan memohon kepada Allah, ya Allah, lindungilah hamba-Ku ini daripada ia dimasukkan ke dalam diriku, ataupun daripada dia dibakar dengan apiku. Ini menunjukkan kepada kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa pentingnya antara tanggungjawab yang perlu untuk kita tunaikan adalah minta berlindung pada neraka dan memohon agar dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita nak lihat pengajaran yang berikutnya daripada surah Ibrahim. Pengajaran yang seterusnya daripada ayat ke-16 ini memberitahu kepada kita berkenaan dengan beberapa jenis minuman-minuman yang telah disediakan kepada ahli neraka. Beberapa jenis minuman-minuman yang telah disediakan kepada ahli neraka. Sebab kita tengok tadi dalam surah Ibrahim ini, Allah memberikan ancaman yang keras, yang berat, yang menakutkan
kepada orang-orang yang kufur dan ingkar, yang sombong, yang degil ini, dengan Allah menyatakan bukan sekadar mereka akan duduk dalam Jahannam, bukan sekadar mereka akan kekal dalam neraka Jahannam, bukan sekadar mereka akan dibakar oleh api neraka Jahannam, tetapi bahkan kata Allah, yusqa mimma'in sadid, mereka akan diberi minum di dalam neraka itu air minuman nanah, air darah nanah, yang mana mereka akan diberi minum di dalam neraka tersebut. Masya Allah. Allah Ta'ala cerita apa kat kita dalam ayat ni? Allah cerita bila kita duduk tempat panas, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita duduk di tempat yang panas, apa yang terjadi pada tindak balas tubuh badan kita? Yang terjadi pada tindak balas tubuh badan kita, kita akan rasa dahaga. Kita akan rasa dahaga. Sebab tu Allah cerita, ahli neraka, apabila mereka mati, mereka dah berada dalam kedahagaan. Mereka bangun di mahsyar, duduk 50,000 tahun di bawah terik matahari, mereka juga akan merasa kedahagaan. Bila mereka masuk ke dalam neraka, apinya panas, bahangnya racun, asapnya racun, mereka juga akan berada dalam kepanasan. Jadi apa yang berlaku? Mereka akan meminta air. Mereka akan meminta air. Dan dikala mereka meminta air, Allah bagi tahu pada ahli neraka, ada air jika kamu mahu, tetapi air yang telah disediakan untuk kamu, masa kamu duduk kat dunia lagi dan kamu mati kafir, neraka dah siap sedia dah untuk kamu. Antara minuman yang telah disediakan untuk kamu adalah ma'in sadid, iaitu air nanah dan air darah ahli-ahli neraka. Punyalah hinanya ahli neraka ini, sehingga Allah Ta'ala memberikan pada mereka dua bentuk ancaman azab di dalam neraka. Yang pertama yang kita lihat tadi daripada pengajaran yang kita baca pada ayat yang ke-16 ini, ancaman pertama azab ke atas mereka adalah ancaman kekal dalam neraka itu. Kekal, Allah kata. Kekal mereka dalam neraka. Ancaman yang kedua kepada mereka adalah mereka akan dibakar dengan api neraka tersebut yang sangat panas. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bercerita kepada kita, panas api neraka itu 70 kali lipat berbanding api dunia. Nabi sebut, narukum fid dunya juz'un min sab'ina ajza' min naril akhirah. Api kamu kat dunia ni hanya satu bahagian daripada 70 bahagian panas api neraka di akhirat. Yang ketiga yang Allah beri ancaman pada mereka pada ayat 16 ini, iaitu diberi minuman-minuman yang menyeksakan, minuman-minuman yang menghinakan dan meloyakan, dan minuman yang menjadi suatu bentuk azab kepada mereka. Baik, sekarang ni kita nak tengok apakah jenis-jenis minuman ahli neraka yang telah Allah Ta'ala sediakan untuk mereka di kala mana mereka teramat kering dan teramat tersiksa tekak mereka sehingga mereka meminta agar Allah memberikan mereka minuman, lalu Allah khabarkan minuman-minuman itu kepada mereka. Baik, kita tengok minuman yang pertama yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada ahli neraka itu, yang dinamakan sebagai Al-Hamim. Minuman pertama yang juga disebutkan dalam ayat Quran tapi di tempat yang lain, minuman untuk ahli neraka itu namanya Al-Hamim. Apa makna Al-Hamim? Iaitu air yang sedang menggelegak panasnya. Kita tengok dalam surah Waqiah ayat 93, Allah Ta'ala berfirman, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim. Adapun orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya lagi sesat, mereka akan diberi minuman daripada Al-Hamim, iaitu daripada air yang sedang menggelegak kerana panasnya. Bayangkan tuan-tuan rahmati oleh Allah, kita cuba tengok berapa darjah Celsius
air itu bila nak sampai kepada tahap menggelegak. Hasil bacaan yang saya tahu, betulkan saya jika saya tersilap, bacaan nak bagi air itu menggelegak, dia mestilah 100 darjah Celsius ke atas. Tahap suhu panas tu mesti 100 ke atas baru air boleh menggelegak. Bayangkan kita di waktu tengah hari, kalau kita berada di luar sana, suasana mungkin cuaca boleh sampai 30 lebih, 40 lebih. Ya, 30 lebih, 40 lebih. Itu pun sudah cukup panas. Bayangkan nak bagi sesuatu air itu boleh menggelegak takat 40 Celsius, darjah Celsius, dia belum dapat menjadikan air itu menggelegak. Tapi nak jadikan ia menggelegak, dia mesti 100 degree Celsius ke atas. Ini menunjukkan pada kita kena faham, air dekat dunia bila menggelegak, bila kita matikan apinya, dia punya menggelegak itu akan kembali normal. Air itu akan kembali menjadi biasa. Tapi kita kena ingat, air Al-Hamim, minuman ahli neraka yang Allah sediakan untuk mereka itu, adalah sentiasa menggelegak. Sentiasa menggelegak. Maknanya Allah kata Al-Hamim, airnya sentiasa menggelegak. Ya, maknanya ketika didatangkan pada ahli neraka pun sedang menggelegak. Ketika mereka sedang minum pun air itu sedang menggelegak. Ketika air itu berada di dalam tekak mereka pun air itu sedang menggelegak. Ketika air itu berada dalam perut dan usus mereka pun air itu sedang menggelegak. Masya Allah. Betapa dahsyatnya minuman ahli neraka itu yang telah Allah sediakan untuk mereka, walaupun mereka berada dalam keadaan kehausan yang teramat dan mereka tidak ada pilihan. Apakah mereka tidak akan minum air itu? Tak. Kerana kalau mereka tak minum, mereka lebih terseksa. Dan mereka merasakan sampai satu tahap, mereka minum lebih baik. Tapi bila mereka minum, mereka boleh tahu yang jika mereka tak minum itu adalah lebih baik daripada mereka minum. Ini menunjukkan kepada mereka, kepada kita semua, bahawasanya betapa beratnya minuman yang pertama yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim daripada jenis minuman ahli neraka ini. Ya? Dan kalau kita lihat, minuman Al-Hamim ini, kata para ulama, yang mana sifat dia sentiasa bertambah-tambah panas. Nah, ini kita boleh tengok juga dalam ayat Quran yang lain yang Allah Ta'ala disebut, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ. Dan orang-orang yang kafir itu, bagi mereka di dalam neraka minuman yang bertambah-tambah panas. Maknanya apa dia? Kita tengok apa tafsir ulama kata. Annahum ya'tashun fala yashrabun illa ma'an harran yaziduhumul hararah. Bila ahli neraka ni dahaga, lebih kuat dahaga mereka, lagilah mereka terpaksa minum air yang menggelegak tadi. Tapi perhatikan, bila mereka minum air yang menggelegak itu dalam neraka, mereka menyangkakan walaupun air itu menggelegak, panas, menyeksakan, sekurang-kurangnya menghilangkan dahaga mereka. Sebab berada dalam keadaan dahaga dalam neraka juga satu siksaan. Tapi Masya Allah, apa yang berlaku? Air yang menggelegak tu tak menghilangkan dahaga mereka pun. Bahkan menambahkan lagi mereka berada dalam kedahagaan yang lebih dahsyat. Dan ditambahkan pula panas air tersebut yang lama makin dahsyat bila air itu berada di dalam rongga badan mereka. Masya Allah. Ini kuasa Allah Ta'ala dalam menyeksa orang-orang yang Allah Ta'ala kendaki. Kita biasanya kalau minum air panas, kita rasa panas dekat lidah je tuan-tuan. Bila air panas tu dah masuk dalam perut kita, kita dah tak rasa panas dah air tu. Kalau kita minum air sejuk, kita rasa sejuk di kawasan lidah kita saja. Bila air tu dah melepasi tekak kita, kita dah tak rasa dah kesejukannya lagi. Tapi air minuman dalam neraka ini, dia bertambah memberikan kedahagaan, dia bertambah lagi kepanasan dia. Kita tengok jenis minuman yang kedua yang ada dalam neraka, iaitu ghassaq. Kita tengok dalam surah Sad, Allah berfirman,
Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Allah menyatakan, inilah minuman yang menanti kamu. Inilah minuman yang disediakan untuk kamu. Maka rasalah kamu, wahai ahli neraka, dua minuman air. Satu air yang menggelegak, kita dah cerita tadi. Nombor dua adalah air ghassaq. Tuan-tuan tahu apakah air ghassaq? Air ghassaq disebutkan sa'ilun yasilu fi jahannam. Kata Qatadah, iaitu salah seorang tabi'in, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, air ghassaq tu adalah sa'ilun. Sa'ilun ni apa-apa saja benda yang mengalir. Darah, air kencing, air mata. Air mata bila mengalir, air kencing mengalir, darah mengalir. Inilah minuman-minuman yang disediakan kepada ahli-ahli neraka. Iaitu air daripada darah ahli neraka sendiri. Air daripada air kencing ahli neraka sendiri. Air daripada air mata, darah ahli neraka itu sendiri. Bahkan kata Qatadah, beliau menyatakan minal qayhi was sadid min juludi ahli nar wa luhumihim wa furujiz zunah. Kata Qatadah, bahkan air ghassaq ini adalah merupakan air nanah dan juga air bisa. Kita tengok kat kulit kita macam ada air bisa kan. Air nanah atau air bisa yang keluar daripada kulit-kulit ahli neraka dan keluar daripada daging-daging mereka dan keluar daripada kemaluan-kemaluan wanita yang berzina. Bayangkan, itulah yang dinamakan sebagai air ghassaq yang diberi minum kepada ahli neraka Allah. Bahkan ada dalam satu hadis Nabi SAW, baginda bersabda, "Lau anna dalwan min ghassaqin yuhraqu fid dunya la antana ahlad dunya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW ada bersabda dalam hadis ni, kalaulah sekiranya diambil satu cebok, bukan satu baldi ya, diambil satu cebok air ghassaq yang ada dalam neraka Allah itu, lalu dituangkan ke bumi. Bukan banyak ya, bumi kita ni besar. Kita ambil satu cebok, satu gayung, kita cedok air ghassaq tu sebanyak satu gayung, kemudian kita tuangkan ke bumi. Nabi kata, walaupun bumi ni luas, takat satu gayung tu nak cover seluruh bumi ni mustahil lah. Bumi ni luas. Tapi kalau kita ambil satu gayung saja, air ghassaq, dan Nabi kata kita tuangkan ke bumi, apa jadi tuan-tuan? Seluruh bumi ini la antana ahlad dunya. Seluruh penduduk di dunia ini akan mati disebabkan mencium bau bangkai yang sangat busuk. Bayangkan, itu baru secebok tuan-tuan. Itu baru secebok, itu baru sebaldi, itu baru segayung air ghassaq. Kalau dituang di dunia ini, manusia akan mati kerana tak tahan mencium bau busuknya. Bau busuknya itu juga boleh membawa kepada kematian. Inilah apa yang digambarkan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah, minuman yang ketiga yang kita nak bincangkan dalam surah Ibrahim ini ayat 16. Minuman ketiga ahli neraka itu disebutkan sebagai sadid. Tadi ghassaq, yang ketiga sadid. Apakah air sadid? Ulama kata launuhu wa rihuhu wa ta'muhu ma'a syiddati hararatihi wa huwa ma yasilu min abdanil kuffar minal qayhi wad dami. Baik. Air sadid ni tuan-tuan, minuman ahli neraka ni apa dia? Iaitu air yang warnanya, baunya, rasanya seperti nanah. Maknanya airnya warna kuning. Baunya bau nanah. Rasanya rasa nanah. Allah, nanah ni darah kotor. Darah yang kotor, jijik, bau dia pun lebih busuk daripada darah. Bayangkan tuan-tuan, warna sama Allah bagi, baunya sama, rasanya sama. Kemudian, bukan takat tu, apa bezanya dengan ghassaq? Kalau ghassaq air nanah juga.
Cuma dia campur dengan air darah, campur dengan air kencing, campur dengan air mata air yang ditangisi oleh ahli neraka dalamnya. Cuma beza air sadid ni, adalah sebiji nanah, memang air nanah warna kuning, bau sangat busuk, seperti air rasak bau busuk. Yang ketiga, Nabi kata bukan sekadar itu, dia sangat panas. Kalau rosak tadi dia busuk saja tapi dia tak panas. Ni adalah busuk, panas pula, menggelegak macam air hamim. Dia seolah-olah kombinasi antara air hamim dengan air rasak. Ya. Ini yang disebutkan, yang mana kata para ulama, air sadid ini malaikat ambil daripada tubuh-tubuh ahli neraka dikala mana mereka diazab dan disiksa oleh para malaikat. Keluarlah air-air ini daripada tubuh mereka, lalu air itu diambil dan dijadikan pula sebagai minuman untuk mereka. Inilah penghinaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir itu tadi, ya, dan orang-orang yang ingkar. Baik. Dahsyatnya air sadid ni, kalau kita tengok dalam surah Ibrahim yang kita bacakan ini pada ayat 17. Allah kata yatajarra'uhu wala yakadu yusighuhu. Kita sambung sikit ayat 17. Berkenaan dengan jenis minuman ahli neraka ni, Allah Ta'ala kata apa? Air sadid ni adalah bau busuk, patu panas. Sehingga kan ayat 17 tu kata, Allah berfirman, bila air itu dibawa datang menghampiri kepada ahli neraka, fayatakarrahuhu. Mereka jadi tak suka bau dia, mereka jadi takut kerana panasnya dia. Sehingga kan bila malaikat bawa datang dekat dengan mulut mereka sebab nak paksa mereka minum, apa jadi? Syawa wajahahu wa waqa'at farwatu ra'sihi. Sebab air itu nanah, busuk dan panas. Bila datang dekat, daging-daging di wajah mereka ini akan tercabut, akan terbakar hingga menjadi arang. Bukan setakat itu, wa waqa'at farwatu ra'sihi. Di kepala dia ni, daging-daging di bahagian arah kepala ni juga akan melecur dan akan terbakar dan akan jatuh seketul-seketul. Dan apabila fa'idha syaribahu, bila dia minum pula air sadid yang busuk, jijik dan panas ini, qatta'a am'a'ahu, menyebabkan putuslah segala urat-urat ataupun tali-tali perut yang berada di dalam perut mereka bila air itu masuk mengalir. Bayangkan bau busuk, baunya boleh dicium sejauh 70 tahun perjalanan, kemudian bila nak diminum, muka terbakar, kulit kepala apa semua ni jatuh berketul-ketul, kemudian bila dah minum, masuk dalam perut, dia memutuskan semua urat-urat, dia memutuskan semua usus-usus yang berada dalam perut, kemudian dia keluar balik pada bahagian dubur dan kubul ahli neraka itu, dan akhirnya dijadikan pula minuman yang seterusnya kepada ahli neraka tadi. Inilah air sadid. Ya. Kemudian minuman bagi ahli neraka lagi, nama dia aniyah. Minuman yang keempat, ya, tasawuf saya, aniyah. Yang mana Allah sebut dalam surah Ghasyiyah, tusqa min ainin aniyah. Mereka akan diberi minum daripada mata air aniyah. Apakah maksud minuman aniyah itu? Disebutkan adalah air yang kemuncak maksimum panasnya. Kita tak tahulah air ni kalau berada di tahap suhu panas yang tertinggi, saya pun tak tahu. Itu kena tanya pakar-pakar dalam bahagian inilah. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya air aniyah itu adalah air yang telah dipanaskan dengan tahap suhu kepanasan yang paling tertinggi. Masya Allah. Nak gelegakkan air pun 100 lebih Celsius. Ini tak tahulah infinity barangkali. Sehingga air itu mungkin bukan menggelegak dah. Mungkin air itu pun dah menjadi seperti api barangkali. Ya. Ini minuman yang seterusnya. Kemudian minuman yang berikutnya yang diberi minum kepada ahli neraka itu
dinamakan sebagai al-muhl. Al-muhl. Minuman yang berikutnya namanya al-muhl. Apakah itu al-muhl? Yang Allah sebut dalam surah Kahfi, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ai al-muhl ini adalah minuman yang diperbuat daripada minyak ataupun tembaga. Setengah ulama kata minyak ataupun tembaga yang telah dipanaskan sehingga ia menjadi cair dan menggelegak seperti menggelegaknya air. Tuan-tuan pernah tengok tak macam mana minyak menggelegak? Saya tak pernah tengok lagi lah. Minyak ni kalau macam mana panas pun, dia stable saja. Cuma dia panas lah. Tapi ni sampai minyak tu bertukar sifatnya seperti air. Dia mengeluarkan bubble kerana menunjukkan perumpamaan tahap kepanasannya yang sangat maksima. Maka inilah yang juga menjadi minuman kepada ahli neraka itu, iaitu daripada al-muhl. Yang Allah Ta'ala sebut yashwil wujuh. Bahkan bukan takat situ Allah sebut bi'sas syarab. Allah Ta'ala kata bila minyak itu antara minuman dia adalah al-muhl ni adalah minyak. Bila minyak yang menggelegak ini dia nak diberi minum kepada ahli neraka, Allah kata apa jadi? Yashwil wujuh. Wajah mereka akan melecut, mengelupas. Dan kemudian Allah Ta'ala kata bi'sas syarab. Itulah minuman yang paling buruk sekali yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini disebutkan kepada kita di antara beberapa jenis minuman yang terdapat di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, seterusnya kita tengok minuman yang terakhir. Minuman yang terakhir bagi ahli neraka ini dinamakan ia sebagai tinatil khibal. Minuman ni dinamakan tinatil khibal. Yang tadi tu tembaga ataupun minyak yang menggelegak yang panas. Ini minuman yang seterusnya namanya tinatil khibal. Ini tak disebut dalam Quran, tapi disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Ya, Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menyatakan bahawasanya kullu muskirin haram. Setiap benda yang memabukkan itu haram, Nabi kata. Kemudian Nabi kata, sesiapa yang pernah meminum arak yang memabukkan kat dunia dahulu, maka bila dia balik ke hari akhirat, Allah akan bagi dia minum minuman namanya tinatil khibal. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah itu tinatil khibal? Apakah minuman tinatil khibal itu? Maka Nabi sebut, arqu ahlin nar au usaratu ahlin nar. Ini minuman terakhir bagi ahli neraka. Ya, maka Nabi jawab kepada orang beriman tadi, minuman ahli neraka pada hari akhirat kelak disebabkan berpunca kerana mereka minum arak sewaktu dekat dunia dahulu. Ataupun mungkin bukan sekadar mereka minum arak, mereka minum benda-benda lain yang bersifat seperti arak yang memabukkan dadah ke apa ke, dan mereka tak bertaubat dan tak insaf, maka mereka akan diberi minum daripada air tinatil khibal. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah tinatil khibal itu? Maka Nabi sebut dia adalah peluh-peluh ahli neraka. Bayangkan kalau kita berpeluh, ada tak kita, peluh kita sendiri, kita sanggup perah, letak dalam bekas kita minum. Kita tak sanggup lah, ya Allah, walaupun peluh kita, apatah lagi peluh orang lain. Dan kita kena ingat, air minuman tinatil khibal ni adalah himpunan semua peluh-peluh ahli neraka itu dihimpunkan, dicampurkan, kemudian dijadikan satu minuman kepada penghuni neraka tersebut. Maka ini sudah dikira sebagai satu penyiksaan yang amat berat, satu penyiksaan yang amat menghinakan, satu penyiksaan yang amat mengerikan. Ya, baik. Itu di antara beberapa jenis minuman yang dapat kita kongsikan bersama-sama daripada pengajaran ayat yang ke-16 ini. Ya. Okey, baik. Kemudian kita nak tengok pada ayat 17. Pada ayat yang ke-17 ini Allah Ta'ala bercerita kepada kita
tentang bagaimana keadaan ahli neraka tidak mampu untuk menelan dan makan setiap minuman dan makanan yang ada di dalam neraka. Itu situasi pertama. Situasi kedua, Allah menceritakan pada kita bagaimana ahli neraka itu menghadapi setiap saat dan masa dalam neraka kematian, kemudian diiringi dengan kehidupan. Mati, hidup. Mati, hidup. Ya? Maknanya mereka bila mati kena azab, segera Allah hidupkan mereka balik. Supaya Allah nak azab dan mengulang siksaan demi siksaan ke atas mereka. Dan barangkali siksaan atas siksaan itu menjadi lebih berat daripada satu masa ke satu masa. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, فَذُوقُوا فَلَنْ نَذِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Rasakanlah azab ini dan tidaklah kami mengurangkan azab pada ahli neraka, melainkan kami akan menambahkan azab itu lagi kepada ahli neraka itu. Ya. Sebab tu Allah kata di hujung, wama huwa bimayyit. Ahli neraka kalau kena azab dalam neraka, mereka takkan mati. Mereka mati, tapi lepas mati Allah segera hidupkan mereka balik. Bila kulit mereka terbakar, hilang rasa sakit, Allah secepat-cepat gantikan kulit yang baru. Sebab di kulit kita ni lah ada deria untuk kita rasa sakit dan sebagainya. Ya. Baik. Dan yang ketiga Allah Ta'ala sebut, selepas mana mereka nak menghadapi satu siksaan yang mana mereka takkan rasa nikmat hidup, melainkan mereka akan merasa hidup dalam diseksa, dan mereka juga dalam masa yang sama dapat merasa sakit mati berulang-ulang kali. Dan yang terakhir Allah Ta'ala sebut, yang menanti mereka juga azabun ghalidh, azab yang jauh lebih berat yang mereka tak terjangka pun azab itu. So apa pengajaran yang boleh kita ambil pada ayat 17? So pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil pada ayat 17 ini yang disebutkan oleh para ulama, iaitu menceritakan kepada kita tingkatan-tingkatan azab di dalam neraka, ataupun jenis-jenis azab di dalam neraka. Sebelum ni tadi kita dah cerita jenis-jenis minuman. Ini adalah jenis-jenis siksaan dan azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kita panggil sebagai jenis ataupun tingkatan azab, ya, yang telah Allah Taala sediakan. Baik, kita nak tengok apakah pengajaran yang kedua ini daripada ayat pengajaran yang pertama ni pada ayat 17 ni, kita nak tengok apakah jenis-jenis dan tingkatan-tingkatan azab yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tengok yang pertama. Sekejap ya. Mana ni? Okey, baik. Jenis azab yang pertama, tingkatan yang pertama yang menimpa kepada ahli neraka itu apabila dia diazab di dalam neraka, pertama adalah disebutkan sebagai wujuhuhum. Jenis tingkatan yang pertama azab ke atas ahli neraka ini adalah Allah menjadikan wajah mereka ini menjadi gelap gelimat, hitam yang pekat, penuh dengan kehinaan setiap kali orang memandangnya. Ini kita nak tengok level-level tingkatan azab di dalam neraka. Yang pertama, wajah mereka tu. Allah jadikan wajah ahli neraka hitam legam seperti arang, bahkan lebih hitam daripada itu. Dan setiap kali orang memandang pada wajah mereka, orang memandang dengan pandangan penghinaan. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus, ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudhlima. Ini jenis tingkatan. Step by step Allah Ta'ala buat. Lepas wajah mereka dah jadi macam tu, apa Allah Ta'ala buat lagi kepada mereka? Ya, untuk tingkatan yang seterusnya, apa yang Allah buat kepada mereka? Iaitu ahjamuhum. Allah tukarkan tubuh badan ahli neraka ni menjadi satu jasad
yang besar supaya mereka mampu untuk supaya mereka mampu untuk merasai azab yang berat dalam neraka. Kalaulah dengan tubuh kita yang kerdil sekarang ni, yang kecil macam ni, yang tak kuat macam ni, nak kena neraka Allah, api dunia pun tak boleh dah, apatah lagi api akhirat. Sebab itu cara Allah nak seksa ahli neraka, cara yang kedua lepas wajah mereka, cara kedua Allah nak seksa mereka, Allah buat apa? Allah ciptakan tubuh badan mereka ni menjadi satu bentuk yang baru. Satu bentuk tubuh yang baru, yang besar. Bukan besar tu nak bagi kata mereka gagah. Allah bagikan tubuh badan mereka tu besar disebabkan kerana nak bagi mereka dapat rasa hakikat kepanasan azab neraka Allah yang sebenar-benarnya. Itu tujuan dia. Ini kita boleh tengok dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Nabi menyatakan, ma baina mankibai al-kafir masirata thalathata ayyamin lirakibil musri'. Nabi kata, jarak bahu ke bahu ahli neraka. Bahu, ukuran lilitan bahu dia. Daripada bahu kanan ke bahu kiri ahli neraka itu, Allah jadikan tubuh mereka sepanjang lebar bahu mereka ni seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kecepatan kelajuan. Contoh, apa yang laju? Kapal terbang lah kita tengok. Kapal terbang. Ya, ataupun kuda yang sedang berlari laju, atau kapal terbang yang sedang bergerak laju. Bayangkan kita suruh kapal terbang tu berjalan 3 hari berturut-turut. Daripada tempat dia berlepas 3 hari berturut-turut, lepas 3 hari berturut-turut dia mendarat. Itulah lebar bahu ke bahu ahli neraka. Allah jadikan tubuh mereka besar. Kenapa? Sebab Allah nak bagi kepada mereka tingkatan azab yang lebih berat. Supaya bila tubuh mereka besar, mereka dapat rasa azab yang berat itu berbanding tubuh asal mereka di dunia dahulu. Bahkan ada dalam satu hadis Nabi kata, darsu ahli nar, gigi geraham ahli neraka Jahannam ni Nabi pernah sebut sebesar bukit Uhud. Bayangkan gigi geraham ahli neraka sebesar bukit Uhud. Kita pergi kat Madinah tengok bukit Uhud, bayangkan, kita imajinasikan, itu gigi geraham ahli neraka. Allah jadikan mereka besar bukan nak bagi mereka jadi kuat, supaya mereka dapat merasa berat dan dahsyatnya azab neraka itu. Yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan kulit mereka tebal. Kalau kulit yang ada kita sekarang, ya Allah, api dunia jilat pun dah sekejap dah melecup. Jadi Allah jadikan kulit mereka tebal supaya mereka boleh rasa sakit tu lebih lama. Ini penyiksaan tingkatan yang ketiga Allah Ta'ala bagi. Ya, ini kita boleh tengok surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali terbakar kulit mereka itu, segera Allah ganti kulit yang baru. Bayangkan kulit mereka yang tebal tu pun, kena api neraka Jahannam, tahan lama sikit, lepas tu sekejap je habis melecur, Allah ganti segera dengan kulit yang baru. Kita tengok apa kata Nabi SAW tentang ketebalan kulit ahli neraka. Nabi kata, inna ghalza jildal kafir ithnani wa arba'una zira'an. Wa arba'una zira'an. Ini disebut dalam hadis Tirmizi. Nabi kata, ya, Nabi kata ketebalan kulit ahli neraka tu Allah jadikan setebal 42 hasta. Tuan-tuan, 42 hasta ini bukan satu ukuran yang kecil, ya. Bukan satu ukuran yang kecil. Kalaulah kita nak tengok dalam kiraan yang mudah lah. Ya, kalau kita nak ambil kiraan yang mudah, ya. Kalau kita tengok satu hasta ni lebih kurang macam ni. Satu hasta, ya. Bayangkan kalau 46 hasta. 42 hasta.
itulah ketebalan kulit ahli neraka yang telah Allah Ta'ala jadikan kepada mereka supaya mereka dapat menanggung siksaan azab api neraka itu dengan tempoh yang lebih panjang. Jadi rasa sakit mereka akan jadi lebih lama. Ini cara Allah Ta'ala nak azab ahli neraka. Ya, cara Allah Ta'ala nak azab ahli neraka. Baik. Kemudian kita nak sambung lagi. Selepas Allah Ta'ala jadikan kulit mereka macam tu, apa lagi azab yang Allah Ta'ala buat kepada mereka? Disebutkan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kepada mereka pula pakaian. Lepas kulit, Allah cipta pula pakaian. Pakaian yang diperbuat, yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj, qutti'at lahum thiyabun min nar. Allah jadikan pakaian daripada api. Maknanya pakaian tu mengeluarkan api yang tidak terpadam. Pakai baju dalam keadaan masih api tu menyala. Masya Allah. Dalam ayat Quran yang lain, surah Ibrahim nanti kita akan jumpa, Allah Ta'ala sebut sarabiluhum min qatiran, iaitu mereka akan pakai baju daripada tembaga yang panas lalu ditekapkan pada tubuh badan mereka. Ini siksaan yang Allah beri kepada mereka yang boleh kita ambil pengajaran pada ayat yang ke-17 ni. Ini baru siksaan yang jenis keberapa saya tak kira tadi tuan-tuan. Antara orang yang kena seksa pakai baju daripada api ni adalah wanita-wanita yang suka meratap ataupun orang yang meratap atas kematian suami dia. Orang yang tidak redha, orang yang mempersoalkan kematian anak dia ke, kematian suami dia ke, kematian orang tersayang dia, mempersoalkan Tuhan, mempersoalkan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi ada sebut dalam satu hadis, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa alaihi sirbal min qatiran wa dar'un min jarbin. Nabi kata mana-mana orang-orang yang meratap atas kematian, bila mati dia boikot, tak nak makan apa yang arwah suka makan, nak orang kata apa, macam potong rambut dia, ataupun cakap perkataan-perkataan yang tidak redha, dan dia tak bertaubat sebelum dia mati, melainkan Nabi kata dia akan dipakaikan pakaian daripada api neraka. Kemudian makanan dan minuman. Ini kita dah cerita dah minuman tadi. Antara bentuk tingkatan azab, minuman dalam neraka. Itu kita dah bincangkan. Yang seterusnya makanan. Makanan nanti kita akan bincangkan. Makanan di dalam neraka. Yang seterusnya, apa bentuk azabnya? Quyud. Iaitu rantai-rantai. Rantai yang mengikat leher mereka. Rantai yang mengikat tangan dan kaki mereka. Rantai yang disumbat masuk melalui mulut mereka dan tembus melalui dubur dan kubul mereka. Ini semua ada siksaannya yang tersendiri yang juga Allah ada sebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Yang seterusnya, firash, tempat tidur mereka, tempat istirahat mereka, selimut mereka, katil mereka, yang Allah ada sebut dalam surah Al-A'raf. Allah kata lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash. Ini juga bentuk siksaannya. Kemudian apa lagi? Sahbuhum finnar, iaitu bagaimana mereka mendapat tingkatan azab lagi di dalam neraka, iaitu mereka mendapat tempat teduhan yang panas. Bila mereka mengadu dahaga, bagi air panas. Bila mereka mengadu panas, nak minta tempat berteduh, Allah bagi tempat berteduh. Tempat berteduh pun panas. Yang Allah Ta'ala sebut, fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Itu di antara bentuk siksaan-siksaan. Sebenarnya ada banyak lagi ya, bentuk-bentuk siksaan yang menimpa kepada ahli neraka di dalam neraka itu sebenarnya sangat-sangat banyak. Ya, itu sebahagian yang kita dapat sebutkan melalui pengajaran ayat yang ke-17. Ya. Baik. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat 17 ni, iaitu ahli-ahli neraka tidak akan mati di dalam neraka
sebaliknya mereka akan kekal hidup dalam neraka itu walaupun mereka merasai kematian setiap masa. Bayangkan ahli neraka ni, bila mereka masuk saja dalam neraka, Allah tutupkan sahaja pintu neraka, mereka akan kekal dalam neraka itu. Dan mereka tidak akan mati dalam neraka itu walaupun mereka diazab dengan azab yang dahsyat dan keras. Sebab tu dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sebut, fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Ya, Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya keadaan orang-orang yang berada dalam neraka itu, boleh tengok dalam surah Fatir, ya. Boleh tengok dalam surah Fatir ayat 36. Allah sebut, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Allah Ta'ala kata orang-orang yang kafir itu bila mereka berada dalam neraka Jahannam, mereka tidak akan dimatikan oleh Allah walaupun mereka inginkan kematian, dan Allah tidak akan meringankan azab bagi mereka. Ya, maknanya Allah matikan, Allah hidupkan. Maknanya ahli neraka dapat dua siksaan sebenarnya. Satu, sakit diazab. Nombor dua, sakit mati. Allahu Akbar. Kita hidup kat dunia ni orang beriman, Allah bagi rasa sakit mati sekali saja masa kita nak meninggal nanti. Bila masuk syurga, dah tak rasa dah sakit mati. Ahli neraka bukan saja merasai sakit azab, tapi setiap momen, setiap masa keadaan, dia akan dapat merasai sakit kematian itu berulang-ulang kali. Bayangkan, ya. Maknanya ahli neraka, mereka tidak mati dalam neraka, sebaliknya mereka akan merasai sakit kematian di dalam neraka itu berulang-ulang kali. Itu pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil, yang mana Allah nak cerita hukuman dan ancaman kepada mereka. Dan yang ketiga, disebutkan bahawasanya Allah kata kematian itu mengepung mereka di setiap penjuru. Maknanya azab, bukan kematian, azab tu mengepung mereka di setiap penjuru. Di sini kita, ulama menyatakan pengajarannya di sini adalah apa dia? Tidak terlepasnya ahli neraka itu daripada siksaan walaupun mereka memohon dan meminta-minta. Mereka tak terlepas daripada siksaan walaupun mereka memohon dan meminta-minta. Maksudnya walaupun mereka memohon kepada Allah Ta'ala, mereka cuba nak larikan diri daripada azab neraka itu, mereka cuba merayu, mereka cuba merintih dan sebagainya, tetapi Allah tetap tidak mengendahkannya. Baik, so apa pengajaran dekat sini? Yang terakhir daripada ayat 17, iaitu permintaan dan hajat ahli neraka. Apakah permintaan dan hajat ahli neraka bila mereka tengok api itu telah mengepung mereka atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, dan mereka tak ada ruang untuk melarikan diri, tak ada ruang untuk menyelamatkan diri, tak ada ruang untuk mereka tak terlepas daripada azab itu. Mereka telah pun merayu, meminta dan juga menyimpan hajat kepada Allah Ta'ala. Tapi bila mereka minta hajat tu, Allah jawab, wa min warai azabun ghalidh. Penutup ayat 17 Allah kata, tak. Sebenarnya kamu mintalah apa pun, ada lagi azab yang lebih berat yang sedang menunggu kamu di masa akan datang. Apa yang kamu rasa sekarang ni hanya baru permulaan. Yang menanti kamu itu adalah yang lebih berat. Okay, sebelum Allah Ta'ala timpakan kepada ahli neraka azab yang lebih berat itu, ahli neraka terlebih dahulu telah pun berdoa kepada Allah dan berhajat dan bercita-cita, tapi cita-citanya itu tidak diterima oleh Allah. Apakah cita-cita ahli neraka itu? Yang pertama, mereka bercita-cita untuk minta keluar daripada neraka. Bila mereka tengok mereka dah kena kepung dengan api itu dan mereka akan tak lepaskan diri,
Mereka kata, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Mereka kata apa? Ya Allah, tolonglah bagi kami keluar sekali daripada neraka ni, dan lepas keluarkan kami daripada neraka, pulangkan kami balik dekat dunia supaya kami nak buktikan yang kami beriman. Kalau kami dah mati balik kali kedua, datang ke dunia, kami tetap masuk neraka juga, kami redha. Ini permintaan pertama doa ahli neraka bila tengok segala azab tu telah mengepung mereka. Api tu telah mengepung mereka dan mereka tak ada ruang nak selamatkan diri. Mereka minta apa? Keluarkan kami daripada neraka, pulangkan kami ke dunia. Kalau kami dah mati untuk kali kedua dekat dunia, kali pertama tu kami dah tak beriman. Kali kedua ni kalau kami tak buat bagus juga, kami tetap dikembalikan masuk neraka lagi sekali, kami redha dah. Kami tak akan minta keluar dah. Bagi second peluang kali kedua lah bahasa mudahnya. Allah kata apa? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah kata, celakalah permintaan kamu ni. Dan Allah tak bagi lagi mereka bercakap. Mereka tak boleh cakap dah. Tak boleh minta dah benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mereka dah tak boleh minta yang tu, mereka minta yang kedua. Apa yang mereka minta yang kedua setelah mana mereka tengok mereka sudah pun berada dalam neraka, diazab, makanan, minuman yang kita dah bincang tadi. Tapi mereka tahu yang akan menanti mereka azab yang lebih berat akan datang. Mereka minta yang kedua. Iaitu hajat mereka apa dia? Minta Allah matikan mereka. Nah, ini yang ayat yang saya sebutkan tadi, pengajaran tadi tu, yang ahli neraka tak akan mati dalam neraka. Bahkan mereka akan rasa kematian berkali-kali. Mereka minta mati. Ya Allah, kami dah rasa dah azab ni. Sakit azab ni, ya Allah. Sakit. Boleh tak lepas azab kami, matikan terus kami. Jangan hidupkan kami lagi. Biar kami terus tak ada lah. Sebab kami ni makhluk yang jahat. Hamba-Mu yang jahat. Biar kami mati. Biar kami terus tak ada dah. Nah, ini yang Allah Ta'ala kata dalam Quran. Allah kata, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Mereka merayu kepada malaikat Malik. Sebab malaikat Malik ni ketua yang menjaga dalam neraka. Wahai Malik, tolonglah bagi tahu kat Tuhan kamu, matikanlah kami. Biarlah kami kena azab, okey, kami dah rasa dah, tapi lepas tu matikan terus kami supaya kami tak kena azabun ghalidh yang hujung ayat 17 ni. Azab yang lebih berat yang akan sedang menanti kami yang kami tak tahu ni di masa akan datang ni. Apa jawab malaikat Malik yang Allah perintahkan? Qala innakum makithun. Malaikat Malik pun berkata kepada mereka, malaikat Malik kata, innakum makithun. Tak. Kamu kekallah dan neraka ni selama-lamanya sampai datang pada kamu azab yang lebih berat tadi. Permintaan mereka yang ketiga, iaitu mereka minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka satu hari dalam setahun mereka diistirahatkan daripada azab. Nak minta mati tak boleh. Akhir sekali mereka kata, wa qala alladhina kafaru li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Mereka pun merayu dekat malaikat yang bertugas menyiksa mereka supaya minta kepada Allah, beritahulah pada Allah, dalam setahun kami dalam neraka ni, kalau dah kami nak keluar tak boleh, kalau kami nak minta mati tak boleh. Kami minta yang ketiga, supaya Allah Ta'ala bagi satu hari dalam setahun kami dalam neraka, kami direhatkan daripada diseksa, diberhentikan daripada siksaan. Lepas sehari, sambung balik siksa, kami redha. Tapi bagilah cuti sehari. Apa malaikat jawab? Malaikat kata, malaikat kata, fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dalam ayat Quran ni, malaikat jawab, Allah SWT malaikat jawab, mintalah, kata Allah, mintalah. Malaikat kata pada orang kafir, mintalah. Dan ingatlah, permintaan kamu akan jadi sia-sia. Maka ini menunjukkan pada kita, pengajaran terakhir pada ayat 17 ini adalah beberapa bentuk penyesalan dan permintaan orang-orang ahli neraka apabila melihat azab yang lebih berat akan menanti mereka di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu di antara beberapa pengajaran
yang dapat kita kongsikan dalam ruangan kita pada pagi ini dan pada tengah hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton daripada awal sehingga ke akhirnya. Barakallahu fikum. Dan insya-Allah terus kongsikan pada rakan-rakan taulan kita yang lain supaya mereka juga dapat mengambil faedah dan pengajaran. Dan sebab itu betapa pentingnya supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal seperti ahli neraka dalam neraka, dan supaya kita tak menjadi orang yang berdoa tapi Allah tak kabulkan doa kita. Jadilah orang yang menyesal dekat dunia ini. Kerana menyesal dekat dunia ini mudah melalui jalan taubat, dan ia akan menyelamatkan kita daripada penyesalan yang tidak bermanfaat dan rintihan yang tidak ada belas kasihan lagi kepada orang yang merintih apabila mereka berada dalam neraka nanti. Dan terus berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala melindungi kita daripada kematian yang buruk dan daripada siksaan azab neraka yang berat, yang menghinakan di dunia ini dan juga di hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekadar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.